وصلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بالخير يا فتاح يا فتاح يا عليم يا عليم. وبك نستعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Ibu-ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur kepada Allah, hari ini adalah hari Khamis 2 September 2021 bersamaan 24 Muharram 1443 Hijrah. Pengajian pukul 9.30 malam, iaitu sambungan tafsir harfiah surah Al-Mulk ayat yang ke-19. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bonda Putri Mimi, Ibu Zanita, Ibu Zainab dan yang lain-lain. Alhamdulillah. Jadi ibu yang dirahmati Allah, kita sambung ayat yang ke-19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbid ma yumsikuhunna illa ar-rahman innahu bikulli syai'in basir. Sadaqallahul azim. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah, awalam yarau. Awalam yarau, waalaikumsalam Ibu Masna. Awalam yarau, kita tengok kepada lam yarau tu. Lam yarau. Okey, apa terjemahannya lam yarau? Mereka tidak melihat. Tidak melihat ataupun tidak memerhatikan. Boleh terjemah tidak memerhatikan. Jadi boleh nampak tak ada hamzah di hadapan? Ada hamzah a tu. A tu hamzah istifham. Hamzah tu hamzah istifham, maka itu menyebabkan maka hamzah istifham di permulaan ayat itu ada hamzah. Hamzah itulah yang menyebabkan terjemah lam yarau akan terjemah tidakkah ataupun adakah tidak. Cuba tengok. Mesti ada tidakkah, tidak tu adakah ataupun adakah tidak, antara dua. Betul tak boy? Apa sudah terjemah? Apa terjemah awalam yarau? Apa terjemah tidakkah ataupun adakah tidak? Jawapannya tidakkah. Kan kebanyakannya terjemah tidakkah. Ada juga apakah tidak, antara dua saja terjemahnya. Jadi kenapa terjemahnya tidakkah ataupun apakah tidak? Kerana adanya hamzah istifham. Adanya hamzah istifham di situ bermakna hamzah soalan. Okey, ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tengok pada kalimah lam yarau. Kalimah lam yarau ibu ayah yang dirahmati Allah. Asalnya fi'il mudhari' kotak yang ketiga iaitu yarauna. Yarauna. Sorry. Tak fokus saya kejap ya. Okey. Asalnya yarauna macam tu.
Fi'il mudhari' ra'a yara, ru'yatan, isim fa'ilnya ra'in. Okey. Maka fi'il mudhari', tasrif fi'il mudhari'nya kotak ketiga yarawna. Kemudian masuk lam sebelumnya. Masuk lam sebelumnya, lam tu lam huruf nafi. Maka lam akan menafikan. Yarawna, mereka melihat. Bila masuk lam, jadi terjemah tidak. Jadi bila masuk lam sahaja ibu ayah, asalnya tadi yarawna. Bila masuk lam, lam ini menjazamkan fi'il mudhari', maka fi'il mudhari' yang tambahan waw nun ini dijazamkan dengan hazaf nun. Cuma bila dia waw nun, kita hazafkan nun dan kita masukkan alif kat sini. Jadilah lam yaraw. Jadi lam yaraw. Lam yaraw sahaja terjemahnya tidak melihat. Tetapi kerana ada hamzah di hadapan, waw tu dan tapi hamzah tu adakah. Jadi kerana adanya hamzah pada ayat tadi, awalam yaraw, terjemahnya pun jadi adakah tidak mereka melihat. Mana datang makna adakah ataupun tidakkah? Tidakkah gabungan antara tidak tu pada lam, kah tu pada hamzah tu. Okey. Mana datang mereka? Mereka pada waw ni. Fa'ilnya waw. Mereka melihat. Bukan dia lihat, tetapi mereka melihat. Jelas tak ibu ayah? 3 poin penting. Pertama, dari mana datang makna soalan? Iaitulah daripada hamzah. Kemudian, dari mana datang makna tidak? Itulah pada lam. Dan dari mana datang makna mereka? Itulah dia pada waw, fa'il pada yaraw. Jelas ya? Jadi awalam yaraw, tidakkah mereka melihat? Okey. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala, siapa mereka ni? Orang-orang yang tak beriman tu lah kan? Yang tidak beriman dengan Allah Ta'ala dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu ayah yang Allah Ta'ala muliakan, ayat ini adalah untuk menunjukkan dalil kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey. Lihat dengan mana apa? Dengan mana yang zuru, memerhatikan. Memerhatikan, bukan tengok kosong. Ibu ayah beza ya, antara tengok dengan perhatinya ada beza. Tengok, faham betul-betul. Contoh, beza antara tengok dan perhati. Biasa kalau perhati ni sampai nampak lah. Perhati ni sampai nampak. Okey, beza di antara tengok dengan nampak. Contoh, kita kata, apa yang kau tengok dekat pokok tu? Kamil oi. Kamil, apa kau tengok kat pokok tu? Aku nak tengok ni lah, aku tengok burung belatuk contohnya. Nampak tak? Tak nampak lah. Nampak tak bezanya? Ibu ayah, tengok dengan nampak, bukankah perbuatan mata, betul tak? Tengok dengan nampak, dua-dua perbuatan mata kan? Betul kan? Kan? Tengok dengan nampak, dua-dua perbuatan mata. Tetapi tengok belum tentu nampak. Dia tengok belum tentu nampak. Tapi kalau dia nampak, automatik memang dia tengok. Nampak tak? Perasan tak? Kalau tengok belum tentu nampak. Tapi kalau dia nampak, automatik dia dah tengok benda tu. Setuju tak dengan saya? Jadi di sini ibu ayah, di sini tengok dengan makna nampak, dengan makna perhati. Tidakkah mereka memerhatikan? Jadi sekarang baru ibu ayah tengok apa terjemah ibu ayah pada kalimah yaraw. Apa terjemah yaraw? Melihat ke memerhati? Tolong terjemahkan. Tolong suruhkan terjemah. Melihat, okey. Siapa terjemah melihat? Melihat tu terjemah biasa. Tapi lagi saya suka terjemah memerhatikan. Kerana memerhatikan dia bukan tengok kosong. Nampak tak? Ramai terjemah memerhatikan kerana itu terjemah betul. Memerhatikan kerana dia bukan tengok kosong, tapi dia memerhati. Memerhati, tengok betul-betul. Kan? Berikan perhatian ke berikan tengok? Biasa cikgu-cikgu cakap, berikan perhatian ke berikan tengok? Berikan perhatian. Beza antara berikan perhatian dengan berikan tengok. Beza kan? Jadi ibu ayah faham sekarang ya. Jadi kalau kita belajar, yaraw ini melihat. Tetapi kenapa terjemah perhatikan? Kerana di sini melihat dengan makna nampak, melihat dengan makna yang zuru, melihat dengan betul, menilik, melihat dengan teliti.
Okey, jadi ibu ayah setakat awalam yarau, faham tak kenapa terjemahnya begitu? Baru pendek ni, baru sikit ni. Tapi di sini Allah Ta'ala dah buka kepada kita beberapa kefahaman penting. Beberapa kefahaman penting kita dapat kat sini ya. Jadi ibu ayah dengar lagi dan lagi insya-Allah. Memerhatikan ila tayri kepada burung, kepada burung fauqahum. Burung yang mana burung itu, keadaan burung itu fauqahum, di atas mereka. Tidakkah mereka memerhatikan kepada burung atas mereka? Maknanya burung ketika mana burung itu dalam keadaan apa ibu ayah? Burung berada di atas kita dalam keadaan apa? Terbang. Ketika mana burung terbang, safatin. Apa dia makna safatin? Safatin maknanya basitatin ajnihatahunna fil jawi 'inda tayraniha. Mereka mengembangkan sayap ketika terbang di udara. Jadi kalimah safatin maksudnya mengembangkan sayap. Mengembangkan sayap itu safatin. Okay, jelas ya? Lagipun kita tengok safat ni ada juga dengan makna, cuba tengok kalau burung terbang. Perhatikan ibu ayah, burung terbang, nampak tak sekata dia terbang tu? Kebanyakan burung lah. Kebanyakan burung kalau terbang, nampak tak dia terbang sekawanan tu sekata je. Bahkan macam ada formasi pula. Depan, nampak sekata kan, nampak cantik. Siapa yang cipta tu? Allah Ta'ala cipta, tunjuk pada kita. Dia macam sekata cantik je. Sekor yang kepala dia kona, dia semua kona. Masya Allah, tabarakallah. Nak pula kalau burung tu beratus-ratus ekor, nampak dekat langit, ya Allah cantiknya. Cuba nampak tak pergerakan burung-burung? Ada tak? Siapa pernah tengok 2-3 tahun lepas burung-burung yang terbang dekat Kaabah, kat atas Kaabah tu? Cantiknya orang rakam kan? Ada perasan tak video tu? Itu Masya Allah. Nampak macam dia orang pun tawaf juga kan? Masya Allah, tabarakallah. Jadi ibu ayah, kenapa burung macam tu? Allah Ta'ala yang bagi tahu, Allah suruh tengok pada burung. Mereka terbang, safatin ketika mana mereka mengembangkan sayap, wa yaqbidna, ini fi'il mudhari', dhamir hunna dalamnya kembali kepada burung-burung yang banyak tadi. Okey? Jadi wa yaqbidna macam mana? Kalau kita punya tangan qabadha yaqbidu ni kita tengok qabadha yaqbidu ni dia genggam. Macam ni genggam. Ni genggam ni ni qabad. Ni kita genggam. Okey? Jelas ya? Jadi wa yaqbidna untuk burung, mereka menguncupkan sayap. Mereka menguncupkan sayap. Jadi Allah suruh tengok. Tidakkah mereka melihat kepada burung yang berada atas mereka safatin dalam keadaan terbang membuka sayap, wa yaqbidna dan menguncupkan sayap. Ma yumsikuhunna. Ibu ayah tengok. Ma yumsikuhunna illa ar-Rahman. Okey. Tengok pada yumsiku. Ibu ayah ni penting ni. Ramai juga yang saya tengok ibu ayah dah belajar lama dah tapi masih belum pegang betul. Tak apa, kita ulang kaji lagi dan lagi. Dalam bahasa Arab, kita ada fi'il madhi amsaka. Amsaka mudhari'nya yumsiku. Yumsiku masdarnya imsakan. Okey. Amsaka yumsiku imsakan. Cuba ibu yang tengok terjemah masing-masing. Apakah ada yumsiku terjemahnya? Apa terjemah yumsiku? Terjemahnya menahan, betul? Tidaklah menahan daripada jatuh. Terjemahnya menahan. Jadi ibu ayah, daripada perkataan amsaka yumsiku masdarnya imsakan. Ibu ayah masa bulan Ramadan khususnya dan siapa yang biasa sunat dan sebagainya, biasakan dengan perkataan imsak ibu ayah. Imsak ni adalah perkataan yang biasa kita dengarkan.
Jadi sekarang ni berdasarkan makna menahan, faham tak kenapa dipanggil imsak sekarang ni? Dah faham tak sekarang ni kenapa dipanggil imsak? Kerana waktu itu kita menahan daripada makan dan minum seketika sebelum masuk subuh. Pasal tu dipanggil imsak. Tahan, jangan makan dah, jangan minum dah dalam 10 minit sebelum subuh tu. Kenapa? Kerana takut nanti termasuk subuh kita tengah makan minum, maka tak sah puasa. Nampak tak ibu ayah? Masya Allah. Jadi penting kita faham istilah-istilah dalam ibadah kita, yang mana istilah-istilah ini mesti ada sebab kenapa dipanggil begitu. Okay, kenapa dipanggil imsak? Selama ni kita imsak masa puasa tu kenapa? Kerana menahan. Sesuai dengan makna ayat ni, yumsiku fi'il mudhari'. Okey. Jadi ma di situ, ibu ayah tengok ma yumsikuhunna ada illa selepasnya. Okey, saya ada terangkan beberapa kali, kalau kita jumpa ma nafiah, selepas tu selang 1-2 kalimah ada illa, maka ma tu memberi makna nafiah. Pasal ma ni ada banyak makna ma ibu ayah kan. Apa antara makna ma? Ma ada ma terjemah tidak, nafiah lah. Ada ma terjemah soal, apa. Ada ma terjemah isim mausul, apa yang. Tu mausul, ma apa yang. Ada ma terjemah untuk fi'il, untuk ta'ajub. Ada ma terjemah betapa. Ma a'jabani, betapa benda ini menakjubkan aku. Tu ma terjemah betapa. Ada juga ma terjemahnya selama mana. Ma ni ada banyak terjemah. Tapi kalau kita jumpa ma selang 1-2 kalimah jumpa illa, maka ma tu ma apa ibu ayah? Kalau jumpa ma selang 1-2 kalimah jumpa illa, maka ma tu apakah namanya? Ma apa? Ma nafiah, betul. Ma nafiah umi, betul ya. Ma nafiah fatiwah, betul. Masya Allah, tabarakallah. Okey. Jadi yumsiku tadi menahan. Jadi ma yumsiku apa? Tidaklah menahan. Tidaklah menahan hunna, mereka semua. Hunna kembali pada siapa ibu ayah? Hunna kembali kepada al-thair tadi, burung-burung tadi. Tidaklah menahan burung-burung itu. Menahan daripada apa? Menahan daripada jatuh. Illa kecuali Ar-Rahman, Allah Ta'ala. Ar-Rahman kan nama Allah. Ar-Rahman kan nama Allah. Okey. Jadi apa dia maksud ma yumsikuhunna? Iaitu ma yumsikuhunna 'anil wuqu' fi halil basti wal qabd illa Ar-Rahman bi qudratihi. Okey. Tidaklah menahan burung-burung itu daripada jatuh melainkan Ar-Rahman, iaitu Allah Ta'ala. Ketika mana burung itu kembangkan sayap dia, kuncupkan sayap dia, tapi tak jatuh, bukan pasal burung tu yang tak jatuh. Itu ikhtiari. Burung tu secara ikhtiar dia telah mengembang dan menguncupkan sayap tu secara ikhtiari. Tapi hakikatnya siapa yang mengampungkan burung tu ya? Adakah burung tu sendiri terapung sendiri? Tidak. Burung terapung dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan kita ni manusia. Zahirnya kita cari rezeki, zahirnya kita keluar rumah, kita bawa kereta, kita bawa motor cari rezeki, kita membajak sawah, membajak tanah dan sebagainya, menanam, menuai hasil, itu hanya ikhtiari sahaja. Allah suruh kita ikhtiar, tapi hakikatnya ibu ayah, siapa bagi rezeki pada kita, siapa yang bagi makan pada kita, siapa bagi kenyang, siapa yang bagi nikmat, semuanya Allah, 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 Allah. Jadi nampak tak? Ayat 19 ini membawa kita bila kita perhatikan pada burung dengan mata hati, maka akan terhasil rasa takut pada Allah. Nampak kebesaran Allah bila tengok burung tu. Sekarang ni boyah bila kita tengok burung, nampak tak kebesaran Allah Ta'ala lepas ni? InsyaAllah ya. Lepas ni kita nampak burung, kita ingat ayat ni. Maka kita kata, Subhanallah, ya Allah, hebat kau cipta burung, ya Allah. Burung ni terbang bukan pasal dia ada sayap, ya Allah. Burung ni terbang kerana kau yang tak jatuhkan dia, ya Allah. Itulah kata-kata orang beriman. Boleh ibu ayah? Betulkan kata-kata kita semua, boleh tak ibu ayah? Betulkan kata-kata kita
Burung terbang itu hakikatnya Allah Ta'ala yang terbangkan dia. Kita makan, kita minum, kita belajar. Yang bagi faham siapa kita belajar? Allah yang bagi faham. Bukan ustaz tu yang bagi faham. Bukan pandai kita. Bukan. Itu semua kita nafikan. Itu ikhtiar saja. Kan? Kita buat latihan semua tu asbab. Yang bagi faham adalah Allah Ta'ala. InsyaAllah Ibu Ayah ya. Yang penting Ibu Ayah ikut cara betul. Burung memanglah terapung tu, memang terapung tu Allah Ta'ala yang apungkan dia. Tapi asbabnya, burung tu kenalah kembang kentutkan sayap dia. Itu asbab. Macam tu Ibu Ayah insyaAllah ya. Jangan salah faham pula nanti. Okey. Ibu Ayah yang dirahmati Allah Ta'ala, innahu bikulli syai'in basir. Sesungguhnya dia yakni Allah Ta'ala, innahu sesungguhnya dia yakni Allah. Jadi Ibu Ayah, inna tu huruf musyabah bil fi'il kita panggil. Inna, hu tu isim inna, khabarnya basirun. Asal ikut susunan asal, kalau ikut kaedah bahasa Arab, innahu basirun bi kulli syai'in. Tetapi di sini Allah Ta'ala kuatkan lagi maknanya, Allah Ta'ala khususkan lagi, lebihkan lagi, upkan lagi maknanya. Maka bikulli syai'in didahulukan sebelum basir. Maka jadilah innahu bikulli syai'in basir. Macam tu. Okey, jadi maknanya lebih tinggi lagi lah. Orang-orang Arab yang pakar bahasa fahamlah. Jadi Ibu Ayah sesungguhnya dia yakni Allah bikulli syai'in dengan segala sesuatu basir. Basir maknanya maha melihat, maha memerhati. Ya'lamu kaifa yakhluqul gharaib wa yudabbirul ajaib. Maksud basir, Allah Ta'ala tahu nak buat macam mana. Semua benda ni Allah Ta'ala sentiasa memerhati dan dia tahu nak buat macam mana. Okey, itu baru terjemah Ibu Ayah ya. Itu belum tafsir lagi Ibu Ayah. Itu baru terjemah. Masya Allah, tabarakallah. Tapi dah rasa macam tafsir kan? Belum tafsir lagi. Itu baru terjemahan ayat tadi. Ulang balik. Awalam yarau, tidakkah mereka melihat ila al-tayri, kepada burung-burung, fauqahum, di atas mereka, safatin, ketika mana burung-burung itu mengembangkan sayapnya, wa yaqbidna, dan mereka mengencupkan sayapnya, ma yumsikuhunna illa rahman, tidaklah menahan mereka daripada jatuh, melainkan Allah Ta'ala lah yang menahan mereka. Walaupun mereka burung-burung ini mengembang sayap dan mengencupkan sayap, hakikatnya Allah Ta'ala lah yang menahan mereka daripada jatuh. Innahu, sesungguhnya Allah Ta'ala itu bikulli syai'in, dengan segala sesuatu, basir, maha melihat. Okey, masuk pada tafsiran. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid darin amin. Ay awalam yanzuru ila at-tayri fawqahum fil jawi awil hawa. Tidakkah mereka memerhatikan kepada burung yang terbang atas mereka, baik di udara ataupun al-jawi itu udara samalah, baik di udara. Wa hunna basitatun ajnihataha, dan burung-burung itu mengembangkan sayap-sayap mereka taratan, sesekali mereka mengembangkan sayap, wa qabidatin dhamimatin laha taratan ukhra. Kadang-kadang mereka mengembangkan sayap, kadang-kadang mereka mengunjukkan sayap. Ma yumsikuhunna fil hawa inda at-tayran wal qabdi wal basti illa al-ilahur rahman. Tidaklah menahan mereka ketika mana mereka terbang di udara, baik ketika mana mereka mengembangkan sayap, ketika mana mereka mengunjukkan sayap. Tidak ada yang menahan mereka kecuali Allah Ta'ala yang Ar-Rahman. Nampak tak Ibu Ayah? Kenapa Allah gunakan Ar-Rahman? Kita ada belajarkan dalam tafsir surah Fatihah, Ar-Rahman beza dengan Ar-Rahim. Ar-Rahman ada 5 huruf. Ra, Ha, Mim, Alif, Nun. Ar-Rahim, Ra, Ha, Ya, Mim, 4 huruf. Sifat yang datang daripada kalimah yang sama, tapi Ar-Rahman ada 5 huruf, Rahim 4 huruf. Apa bezanya? Mana yang lebih umum, Ar-Rahman ke Ar-Rahim? Kita dah belajar sebelum ni.
Ar-Rahman, betul. Ar-Rahman lebih umum daripada Ar-Rahim. Maka nampak tak di sini? Ma yumsikuhunna illa Ar-Rahman. Allah Ta'ala lah yang menahan mereka. Allah Ta'ala yang Rahman itu. Dengan Rahmannya Allah Ta'ala, ibu ayah, dengan sifat Rahman Allah Ta'ala ini, kuda yang melahirkan anaknya pun, kuda yang tak ada akal tu tak pijak anak dia. Lembu melahirkan anaknya, lembu tak pijak anak dia. Lembu, kebanyakan binatang melahirkan anak, dia tak bunuh anaknya. Dia jaga anak dia elok-elok. Nampak tak? Comel tak? Itik bawa anak banyak-banyak dekat tengah jalan. Ada tak tengok video-video yang dirakam? Itik ke angsa ke bawa anak banyak-banyak tengah jalan nak melintas jalan. Pernah tengok tak video macam tu? Comel tak ibu ayah? Comelnya ya Allah. Anaknya ramai, itik tu dah lah kecil. Kalau kita lalu melayang, Masya Allah, tabarakallah. Tapi tengok macam mana dengan sifat Rahmannya Allah Ta'ala, itik tu yang tak berakal amat sayang pada anak dia. Masya Allah, tabarakallah. Okay, jadi di sini Allah gunakan kalimah Ar-Rahman. Jadi kita nampak burung terbang hari-hari itu adalah dalil betapa sayangnya Allah pada makhluk-makhluk dia. Begitu juga dengan kita manusia. Kita ni lemah. Kita lemah tapi Allah Ta'ala memudahkan kita. Kita boleh buat apa saja atas tanah yang Allah Ta'ala bagi pada kita ni. Bumi ni Allah tundukkan pada kita. Kan Allah bagi kita buat macam-macam. Nak buat rumah ke, kau nak buat kodam ke, kau nak jalan atas dia ke, kau nak naik kereta ke atas dia, silakanlah. Gunalah bumi ni. Tapi kalau kita buat engkar pada Allah, takut-takut Allah Ta'ala tenggelamkan manusia dalam bumi. Azab manusia ni kerana Allah Ta'ala maha berkuasa. Begitu juga tengok ke ayat ni. Allah Ta'ala dia berkuasa untuk menahan burung daripada jatuh. Bima sakhkhara lahunna minal hawa bi rahmatihi wa lutfihi. Betapa Allah Ta'ala menundukkan burung dekat udara tu. Ibu ayah tengok udara ataupun kita panggil apa burung terbang di udara ataupun apa kita panggil angkasa lah, angkasa raya ni kan. Di udara ke apa selain udara apa angkasa lah macam tu lah. Siapa yang dapat alam? Tak ada. Langit ya Allah. Orang penulis ni kan, Akhirzuddin ni penulis buku. Langit, betul langit. Itu nak kata dia langit. Nampak tak? Langit itu Allah Ta'ala tundukkan kepada burung. Dia nak pergi mana pun dia tak terantuk kat mana-mana dekat langit tu. Ada tak burung terbang terantuk kat mana-mana dekat langit? Dia terbang tiba-tiba terantuk dekat langit. Tak ada pun, tak ada kan? Siapa yang bagi burung tu bebas macam tu? Allah Ta'ala lah yang bagi dia bebas. Baiknya Allah Ta'ala. Cuba kalau atas tu tiba-tiba ada penghalang, burung tengah terbang terantuk pula. Tapi kadang-kadang berlaku juga kan. Saya pernah tengok kat mana lah, kat hotel ke apa ke, burung terbang laju, mungkin dia nampak cermin tu macam udara biasa, langit biasa, dia pun langgar cermin dah. Accident kat situ. Itu pasal langgar cermin. Tapi kalau udara luas ni, langit luas ni, dia tak langgar apa-apa pun. Allah Ta'ala yang jaga. Innahu subhanahu alimun basirun bima yasluhu kulla syai'in min makhluqatihi. Allah Ta'ala maha mengetahui, Allah Ta'ala maha melihat setiap sesuatu yang terbaik untuk semua makhluk dia. La yakhfa alaihi syai'un min daqa'iqil umuri wa 'azaimiha. Nampak ibu ayat? Innahu alimun bizatis sudur. Allah Ta'ala mengetahui. Mana ni? Mana tadi? Innahu bikulli syai'in basir. Innahu bikulli syai'in basir. Allah Ta'ala maha melihat. Melihat maksudnya maha mengetahui segala sesuatu. Tak ada satu pun makhluk yang terlepas daripada pemerhatian Allah Ta'ala. Allah katakan basir, melihat. Tak ada satu pun makhluk yang terlepas daripada pemerhatian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma dalam ayat ni, Allah bagi contoh makhluknya burung. Itu burung. Banyak lagi ayat-ayat lain menceritakan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, wa qalu wa fil ayati dalilun ala anna al-af'al al-ikhtiyariyah lil-'amli makhluqatun lillahi ta'ala. Okey, ni yang saya kata tadi. Ulama berkata ayat ini adalah dalil bahawasanya segala perbuatan ikhtiari lil-'abdi yang hamba buat hakikatnya makhluk juga.
Ibu ayah, burung terbang. Terbang burung tu juga adalah dicipta oleh Allah Ta'ala. Cuma itu ikhtiari. Allah Ta'ala dah tahu burung tu akan terbang sejak azali lagi. Cuma burung tu, perbuatan terbang tu ikhtiari. Kita panggil ikhtiari. Okey? Itu juga adalah makhluk Allah Ta'ala. Kerana li'anna istimsakat tayri fil hawa fi'lul ikhtiyari laha. Kerana burung dia terbang dan dia bertahan dekat langit ni buaya. Burung dia terbang dan dia terbang dan dia tak nak landing. Zahirnya macam kehendak dia, betul tak? Burung dia terbang satu tempat ke satu tempat dan dia tak nak landing antara dua tempat tu. Itu nampak macam kehendak dia kan? Pilihan dia kan, betul tak ibu ayah? Ulang balik, kasih faham. Burung dia terbang dari satu destinasi ke satu destinasi, memang zahirnya dia tak jatuh. Nampak macam dia sendiri yang pilih terbang. Macam tu kan? Itu ikhtiari. Waqad adhafahu Allah Ta'ala ila nafsih. Tetapi Allah Ta'ala sendiri yang telah menyandarkan perbuatan burung tu kepada dirinya sendiri. Nampak tak? Maksudnya apa? Zahirnya burung-burung itu terbang satu tempat ke satu tempat, macam burung tu terbang sendiri. Tetapi hakikatnya yang menahan burung tu daripada jatuh siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zahirnya nampak macam kita yang ikhtiar cari rezeki dan sebagainya. Hakikatnya rezeki siapa bagi? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey. Jelas ibu ayah semua, insya-Allah ada orang Allah bagi rezeki pada dia, tiba-tiba je jadi kaya. Tiba-tiba dia kerja, dia orang miskin, tiba-tiba dia gali-gali tanah, jumpa pula harga permata ke, harga emas ke dalam satu kotak emas, jadi kaya tiba-tiba. Contohlah macam tu kan, ibu ayah yang dirahmati Allah. Rezeki datang daripada Allah Ta'ala, tapi kita kena ikhtiar. Jelas tak ibu ayah, dalam ayat yang ke-19 ni, datang tak, rasa tak kebesaran Allah Ta'ala dalam ayat ni? Boleh rasa tak? Kita bukan nak belajar tafsir ni, bukan nak kosong-kosong ibu ayah ya. Belajar tafsir bukan nak tahu terjemah tau. Kita belajar tafsir ni, tujuan kita belajar tafsir, tambah iman kita. Pasal tu lah kita belajar tafsir dan kita belajar bahasa Arab dia sekali. Kita bukan nak belajar bahasa Arab untuk tahu terjemah. Kita belajar bahasa Arab untuk faham kenapa Allah turunkan surah ni. Kenapa Allah bagi contoh-contoh ni. Kenapa? Dapat rasa insya-Allah semua ya. Alhamdulillah. Dapat rasa kerana ibu ayah boleh faham terjemah dan faham kaedah dia dan tahu kenapa digunakan istilah-istilah ni insya-Allah. Mudah-mudahan bermanfaat pada semua insya-Allah ibu ayahnya. Kalau baik sampaikan pada yang lain insya-Allah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana